Di Semenanjung hampir 90% lebih kemudahan-kemudahan asas telah pun ada. Namun demikian ada juga lagi tempat-tempat yang isolated. Maklumlah manusia ni kadang-kadang masa kita buat planning perancangan sekarang tak ada. 10 tahun kemudian tiba-tiba ada satu pendapatan baru. Tiba-tiba je ada. Pasal manusia ni dia bukan statik. Dia bukan statik. Tiba-tiba dia nak buat satu tempat petani yang baru, dia pindah ramai-ramai. Dan oleh itu, maka kita kena buat pula perancangan baru untuk menyediakan. Begitu juga dengan kawasan-kawasan orang asli. Kadang-kadang dia berpindah. Jadi bila berpindah, kita kena buat perancangan. Dia manusia bukan statik, duduk di satu tempat. Kadang-kadang dia kurang di satu tempat ni, tiba-tiba lebih pula di satu tempat. Tiba-tiba kerana sebab tertentu dia berpindah dia. Maka kita kena merancang pula, membuat jalan di situ, membuat api, air. Tetapi saya rasa bersyukur melalui rancangan Malaysia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ke-9 sekarang ni. Mulai tahun 2005 sampai 2010 ni. Kerajaan berbelanja dengan banyak. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kita dapat peruntukan yang agak tinggi dan kita akan berbelanja. Satu masalah yang timbul sekarang ni ialah bila kita bajet 2 tahun dulu, kita nak buat katalah 10 jalan dengan harga katalah 20 juta 10 jalan. Tiba-tiba sekarang ni kos telah meningkat, kos simen naik, kos besi naik, segala-gala kos naik. Kita dah tak boleh buat 10 dah. Kita terpaksa kurangkan menjadi 5 dengan harga yang sama. Bermakna setengah-setengah jalan yang ada sepatut kita buat ni dah tak boleh buat. Tiba-tiba kos tu mendadak naik dalam masa setahun 2 yang baru ni. Ini juga menjadi cabaranlah kepada kementerian bila harga barang dah naik, jalan tak dapat kita buat semua dan jadi orang kata macam mana janji dulu nak buat tetapi sekarang tak buat. Oleh itu kita kena balik semula kepada pihak kerajaan, kita minta tambahan dalam rancangan kajian separuh penggal ini, kita minta supaya peruntukan itu ditambah. Ini pulanglah pada kerajaan macam mana caranya nak ditambah, di mana nak ditambah, berapa nak ditambah, pulang pada kerajaan. Dan oleh kerana sekarang ni pula timbul soal priority. Maknanya kerajaan memberi tumpuan kepada priority yang pertama. Keutamaan yang pertama iaitu nak menumpu kepada bagaimana nak menambah bekalan makanan. Kawasan luar bandar? Tak, untuk negara. Jadi oleh itu, mana satu keutamaan kita? Nak membuat jalan ke, nak menambah makanan? Sekiranya kerajaan berfikir bahawa menambah makanan menjadi keutamaan, maka itulah yang akan diutamakan. Membuka kawasan baru. Bila buka kawasan baru pula, kita diberitahu 4 bilion ringgit diperuntukkan untuk membuka kawasan menambah pemakanan. Jadi 4 bilion ni daripada mana? Jadi oleh itu jalannya, nak bekalan airnya dengan segala infrastruktur untuk membuka kawasan sawah dan sebagainya ini diutamakan sekarang. Maka ini juga akan menjejaskan segala bekalan yang tadi kalau kita tak ditambah. Kalau kita tak ditambah. Dah. Makna terjejas. Kita kena faham Kita kena faham kalau negara nak menjaga soal makanan itu menjadi prioriti yang pertama, maka kita kena mengurangkan ataupun tidak menambah dari segi jalan ni. Pasal itu lebih utama daripada jalan. Kalau kita jalan buat, bekalan elektrik banyak, itu banyak, ini banyak, tapi makan tak cukup.
maka rakyat akan rasa tak puas hati. Jadi oleh kerana isu pemakanan menjadi isu seluruh dunia pada ketika ini, maka kerajaan kena beri prioriti kepada soal keutamaan. Kalau kita ambil keputusan makanan, macam mana pula perancangan awal untuk jalan untuk negeri luar bandar? Itu aja. Itu yang saya sebut tu. Oleh kerana soal penyediaan pemakanan ni adalah soal yang baru sebulan dua ni terbit. Tidak difikirkan masa kita memulakan rancangan Malaysia ke-9. Maka kementerian saya berkendakkan bajet yang lebih untuk menyiapkan semua bekalan. Ini dilema sekarang ni, bagaimana kerajaan memandang sama ada kita nak pilih buat jalan dan kurang makanan, ataupun nak menumpu kepada makanan dan kurang jalan, postpone sedikit penyediaan infrastruktur. Walau bagaimanapun belum ada keputusan dibuat lagi. Belum ada keputusan dibuat lagi. Jadi kita kena tunggulah sehingga kajian separuh penggal bulan 6. Tapi mengenai pembangunan luar bandar, tentu berkait apa dengan pengambilan tanah. Ada terlibat pengambilan? Kalau jalan tu melibatkan antara kampung, maka kemungkinan ada melibatkan pengambilan balik tanah. Kalau jalan tu hanya dibuat dalam kampung, biasanya tak. Kalau jalan tu daripada kampung A nak dibuat kepada kampung B, dia akan merintas tanah-tanah yang juga melibatkan tanah-tanah individu. Maka pihak kerajaan akan cuba berunding dengan tuan-tuan punya tanah supaya membenarkan jalan ini dibuat. Kalau tidak, maka kerajaan terpaksa mengambil balik tanah untuk kepentingan masyarakat. Macam mana kerjasama dari kerajaan negeri? Kerajaan negeri biasanya memberi kerjasama lah untuk pengambilan balik tanah. Kalau tidak, jalan tak boleh dibuat. Kalau seorang saja di tengah-tengah jalan ini tak bersetuju, maka jalan tak akan berhenti. Lepas tu sini tak ada, di tengah-tengah tak ada buat jalan, tak ada pedah jalan ni. Jalan tak boleh dipakai lah. Itu menyusahkan lah. Tapi sekarang Tan Sri mungkin kan ada 5 kerajaan negeri yang baru ni. Kerajaan negeri lain. Itu terpulang pada mereka. Kalau mereka tak nak jalan ni dibuat, kalau maknanya kalau tidak dibuat pengambilan balik tanah, maka jalan tak boleh dibuat. Maka pihak kerajaan negeri harus memberikan kerjasama, menguruskan tentang pengambilan balik tanah. Selain daripada masalah tanah, masalah apa lagi yang kita jagalah? Biasanya tanah tu yang penting sekali lah. Ada laporan juga sebelum ni Tan Sri kata penggunaan balai-balai raya di Kedah tu tidak dibenarkan untuk kemas lah besok. Setakat ni tak kita berlaku, tak dengar lagi. Setakat ni tak laku, tak dengar.